Baik, terima kasih. Untuk cerita pagi Selangor hari ini, saya nak bawakan kepada anda mengenai kesiapsiagaan pelbagai pihak terutama dalam menghadapi monsun Timur Laut dan tidak terkecuali daripada Majlis Bandaraya Subang Jaya dalam mengadakan program latihan simulasi bencana. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan Timbalan Pengarah Jabatan Korporat dan Pengurusan Strategik Encik Azfarizal Abdul Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mengenai program latihan simulasi bencana ini, bagaimana latihan itu diadakan? Okey, pertamanya MBSJ pun merupakan sebahagian salah satu agensi yang sebagaimana agensi-agensi lain yang terlibat dalam pengurusan bencana peringkat daerah. Kita melaksanakan beberapa persiapan lah kan. Persiapan tu kita bahagikan daripada segi persiapan pengurusan daripada sumber manusianya, peralatan dan juga kemahiran-kemahiran. Jadi apa yang Cik Nadia maklumkan tadi berkaitan dengan latihan simulasi itu, dia merupakan sebahagian daripada pelbagai persiapan-persiapan yang kita laksanakan. Okey, jadi Encik Azfarizal, bagaimana dengan latihan itu? Berapa ramai yang terlibat bagi program latihan simulasi ini? Okey, untuk MBSJ, kita mempunyai satu pasukan tindakan khas bencana yang kita namakan pasukan tindakan segera, iaitu pasukan pantas. Pasukan pantas ni kita dianggotai oleh 3 pegawai dan 65 anggota. Dan anggota-anggota pantas ini kita telah dedahkan dengan beberapa daripada segi kemahiran penyelamatan lah kan, dan bantuan kecemasan dan bencana. Jadi sebelum kita sampai kepada musim monsun Timur Laut ni, yang mana kita sedia maklum bahawa September hingga November ni merupakan fasa peralihan monsun, yang mana ketika ini berlaku beberapa kejadian banjir, kejadian hujan yang lebat dan juga ribut. Jadi persiapan-persiapan itu kita mestilah sesuai dengan keadaan yang sedemikian. Jadi pasukan pantas ni kita telah sediakan latihan mereka ni dengan kecergasan fizikal terlebih dahulu supaya mereka ni sentiasa bersiap siaga lah kan. Dan yang kemudian kita siapkan juga dengan kemahiran daripada segi penyelamatan di air. Okey, jadi apa yang kita laksanakan, mereka ini, pasukan pantas kita ni, kita telah dedahkan dengan kemahiran renang. Jadi kita telah buat beberapa siri latihan renang supaya mereka ni mempunyai confident yang tinggi untuk mereka melaksanakan penyelamatan, terutamanya water confident kan. Okay, yang terakhirlah tuan, mungkin ada harapan daripada MBSJ sendiri dari segi penambahbaikan program-program selepas ni. Sebenarnya kita banyak belajar daripada kejadian bencana banjir besar pada tahun yang berlaku pada tahun 2021 yang lepas, yang mana apabila berlaku satu risiko, that's why kita dah identifikan kawasan risiko, kita dah mapkan kawasan risiko ni sebagai satu yang kemestian kita perlu tahu kan, dan juga apa langkah-langkah yang dibuat daripada kawasan-kawasan yang telah diidentifikan. Jadi kalau kita tengok tadi, ini merupakan kepada perkara yang kita nak buat ketika bencana. Tapi pada ketika sebelum bencana, kawasan-kawasan ini perlu dibuat penyelenggaraan yang ni daripada segi sistem saliran, longkang, jalan dan sebagainya. Kita ada kawasan 10 kawasan yang kita boleh pakai guna sistem amaran awal ni untuk mencakupi semua 25 kawasan risiko banjir kita kan. Jadi kawasan-kawasan ini kita letakkan satu device, satu sensor, dia mengesan paras air. Jadi daripada paras air ni kita boleh menjangkakan bahawa dia boleh menyumbang kepada banjir ataupun tidak. Jadi pada ketika pada sebilang masa apabila berlaku kejadian hujan yang lebat dan berterusan, paras air ni, sensor ni akan mencatat paras air ini sehingga ke berapa kedalamannya. Terima kasih tuan di atas perkongsian yang penuh bermakna itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan cerita pagi Selangor. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan.